Calon BNPRK Kemaman berhasrat menyantuni pengundi muda bagi menyelami isi hati golongan berkenaan. Ia bagi membolehkan perubahan yang bakal dibawa sekiranya menang kerusi berkenaan selari dengan keperluan mereka. Untuk saya melalui apa yang perlu dilalui oleh orang muda. Mungkin era saya berbeza, zaman berbeza. Tapi kehendak naluri orang muda itu lebih kurang sama je. Kalau zaman dulu, tapi zaman ni benda dalam bentuk lain, tapi naluri sama. Jadi orang muda ni bagi saya lah memang satu aset. Apa lagi sebagai pengundi, mereka bijak. Mereka boleh menganalisa sebab dalam keadaan bijak. Dan saya rasa mereka mampu membuat analisa bahawa alternatif terbaik mereka adalah memilih Barisan Nasional. Tambah beliau, segala hasrat pengundi Kemaman akan diangkat ke peringkat Parlimen dan seterusnya Kerajaan Persekutuan. Pindaan rang Undang-Undang RUU Anti Lompat Parti 2022 hanya dibuat sekiranya terdapat kelompangan. Yang di-Ketua Dewan Negara Tan Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar bagaimanapun berkata, sekiranya dipinda, parti politik disaran meminda perlembagaan masing-masing. Antaranya meminda syarat dalam perlembagaan iaitu mana-mana ahli parti yang ingkar arahan atau prinsip secara automatik hilang keahlian. Yang lebih mudah, kata cadangan kedua, ialah supaya parti itu sendiri memindakan perlembagaan dia. Tiap-tiap parti meminda perlembagaannya untuk meletakkan perkara yang dikatakan boleh menggugurkan keahlian dia secara automatik. Kalau perketingkatan itu dimasuk dalam partinya, barang siapa yang menghalang dia akan jatuh secara automatik keahliannya. Jadi dengan sendirinya keahliannya di Parlimen juga akan terjatuh secara automatik. RUU Anti Lompat Parti diluluskan Julai tahun lalu, digubal selepas melalui kajian dan libat urus komprehensif mengikut keperluan semasa negara. Terdahulu beliau diminta mengulas mengenai gesaan Presiden Bersatu supaya RUU Anti Lompat Parti dikaji semula kerana terdapat kelemahan. Tabika Pratahfiz Kemas itu antara inisiatif baru Jabatan Kemajuan Masyarakat Kemas untuk memupuk minat kanak-kanak menghafaz dan mengenal Al-Quran. Meski modul penghayatan Islam PPI telah diterapkan menerusi silibus sedia ada, namun kini ditambah baik dengan kerjasama Yayasan Pahang. Wartawan Nur Kalbariah Umar ada perinciannya. Sebab program dah lama dah, 2017 dah ada dah program penghayatan pendidikan Islam, dan mudah-mudahan kita mengharapkan dengan adanya penambahbaikan modul ni mungkin dapat memberi satu impak yang cukup besar lah nanti insya-Allah kepada pendidikan awal kanak-kanak di Kemas ini. Pengarah Kemas Pahang Zulkifli Ahmad Nazri berkata, didikan berkonsepkan didik hibur itu mampu menarik minat kanak-kanak seawal usia untuk menghafaz Al-Quran. Jelasnya, inisiatif penubuhan ini telah dizahirkan oleh Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Program ini dilaksana secara rintis melibatkan 100 buah tabika terpilih mulai Julai lalu. Bagi pengarah eksekutif Maad Gemilang Sendirian Berhad, Syahrul Kanai Muhammad Nazri, melalui kerjasama itu, warga pendidik Tabika Kemas diberikan pengetahuan, kemahiran dan latihan serta teknik hafazan oleh pihak Yayasan Pahang YP. Selain turut menyediakan modul Pratahfiz Tabika Kemas. Kemudian dalam ni, di setiap helaian, ada QR code yang menunjukkan visual guru kita yang melaksanakan QR code contohnya surah Al-Fatihah ayat 1 hingga 6. So bila kita buka dengan phone, QR code ni dia akan keluar ayat itu dengan guru tersebut. Guru Tabika Pratahfiz Kemas Nur Yasmin Ashikin Mat Supian berkata, setakat ini modul ini mendapat penerimaan positif. Betul. Lepas mengajar ni juga saya nampak diorang lebih disiplin sebenarnya. Mungkin dengan alunan Al-Quran tu diorang lebih disiplin dan lebih mengingat sebenarnya.
ada teknik 10 5. Kul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasi khannas allazi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Dengan adanya program ni, saya dapat menjimatkan masa lagi sebab dia boleh belajar dekat sini. Tak payah saya nak hantar belajar dekat luar lah, kelas-kelas agama yang lain. Penghayatan pendidikan Islam dapat diterapkan dalam diri anak-anak menerusi mencintai Al-Quran sejak kecil. Pendidikan awal ini mampu menarik minat anak-anak kecil ini untuk menghafaz Al-Quran sekaligus membentuk sasiah diri mereka. Diharapkan hufaz cilik ini mampu menjadi pemimpin berwibawa berlandaskan Al-Quran. Nur Khairul Barai Omar, RTM. Jabatan Pengairan dan Saliran JBPS mengeluarkan amaran berkemungkinan banjir di Tanah Merah dan Pasir Mas bermula awal pagi esok sekiranya hujan terus berlaku sepanjang hari ini. JPS dalam kenyataan memaklumkan ramalan itu berdasarkan amaran hujan berterusan oleh Met Malaysia. Menurut kenyataan itu, Kampung Kajang di Tanah Merah dijangka mengalami banjir pada 1 pagi esok. Manakala kawasan sekitar Kampung Nibong dan Kampung Air Bujing akan dinaiki air pada 3 pagi. Bagi jajahan Pasir Mas, 4 kawasan yang dijangka banjir bermula pada 3 pagi esok. Kenyataan itu terus memaklumkan banjir boleh berlaku lebih awal atau lewat dari masa yang dijangkakan. Semua penduduk terutamanya di kawasan dijangka banjir waspada dan mematuhi arahan pihak berkuasa atau agensi-agensi pengurusan bencana banjir.